بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم زدنا علما وإيمانا وتسليما. Kita teruskan lagi pengajian kita mengenai ijaz. Pada kali ini insya-Allah Ustaz akan bincang mengenai ijazul hazfi. Ijaz, ayat itu ringkas kerana ada perkataan yang dibuang. Ma huwa ijazul hazfi? Apakah yang dimaksudkan dengan ijazul hazf? Ijazah ni apa dia maksudnya? Ta'rifnya ialah huwa aradul ma'ani kathirah fi ibaratin aqall minha bihazfi syai'in min tarkibiha ma'a adamil ikhlalil ma'ani kaqawlihi ta'ala was'alil qaryata allati kunna fiha. Ijazah ialah membentang ataupun membentang makna perkataan yang banyak dengan menggunakan ayat, ibarat ayat yang sedikit. Memberitahu benda banyak perkara dengan menggunakan ibarat yang sedikit. Bihazfi syai'in min tarkibiha, dengan membuang sedikit huruf ataupun sedikit perkataan daripada susunan ayat tersebut. Ma'a adamil ikhlalil ma'ani, serta maknanya tidak cacat. Makna dia sempurna, fasih, sempurna molek, tidak cacat maknanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah kampung yang kami berada padanya. Tanya kampung. Adik-beradik Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalam beritahu kepada ayahnya bahawasanya Bunyamin ini mencuri Suwa'il Malik, mengambil Suwa'il Malik, penyukat raja. Lalu ia tidak dibenarkan untuk pulang, ditahan di Mesir. Jika kamu tak percaya, tanyalah kampung yang kami pergi. Mana tanyalah penduduk kampung. Is'ali ahlal qaryah. Itu makna ijazul hazfi. Aradul ma'ani kathirah fi ibaratin aqalli minha bihazfi syai'in min tarkibiha ma'adabil ikhlalil ma'ani. Menyatakan sesuatu perkara, banyak perkara. Makna ni menyatakan banyak benda dengan menggunakan ayat yang sedikit, ibarat ayat yang sedikit, dan kerana ada perkataan yang dibuang daripada susunannya. Ada perkataan ataupun ada huruf yang dibuang, serta ayatnya tidak ikhlal, tidak cacat. Kemudian anwa'ul mahzuf, jenis-jenis benda yang dibuang itu, jenis-jenis huruf ataupun perkataan yang dibuang. Anwa'ul mahzuf ada 4 jenis ya. Awalan, ijazu bihasfil harf. Pertama, ayat itu jadi ringkas kerana ada huruf yang dibuang. Ada huruf, bukan perkataan ni, huruf. Huruf ni dia tak jadi perkataan. Yang kedua, ijazu bihasfil kalimah. Ringkas kerana ada buang satu perkataan. Dalam ayat itu dibuang satu perkataan. Yang ketiga, ijaz. Ringkasnya ayat itu kerana bihazfil jumlah. Ijaz bihazfil jumlah, kerana ada ayat yang dibuang. Ada satu ayat yang dibuang. Yang keempat, ijaz bihazfi aksar min jumlah. Ayat itu jadi ringkas kerana ada lebih daripada satu ayat yang dibuang. Ada 4 jenis
ataupun 4 bahagian mahzuf, huruf ataupun perkataan yang dibuang. Kita tengok satu persatu. Suar ijaz bihazfil harf, bentuk ataupun surah gambaran ayat itu ringkas kerana ada dibuang huruf. Dibuang huruf. Dia ada 2 bentuk, 2 suar ijaz hazfil harf ni. Pertama, an yakuna al-mahzuf harful mabni. Yang kedua, an yakuna al-mahzufu harfal ma'na. Dua gambar ijaz hazaf harf. Pertama, yang dihazaf itu ialah huruf yang tidak memberi makna. Yakuna mahzuf, yang dihazaf itu huruf yang tidak memberi makna. Yang kedua, yang dihazafkan itu huruf yang ada makna. Huruf yang ada makna. Kita tengoklah seperti perkataan apa? Pergi. Kita pun buang huruf, jadi gi. Orang kata gi itu mana pergi. Huruf fi dibuang, dah. Huruf i dibuang, r dibuat. P, I, R ni tak ada memberi apa-apa makna pun. Huruf yang tidak memberi apa-apa makna. Ini dia panggil huruf mabni. Hazaf. Bukan hazaf perkataan, tu hazaf huruf. Kita tengok lagi. Contoh misal al-mahzuf yang dibuangnya itu huruf mabni. Contoh huruf yang dia buang ialah huruf mabni. Kalau dia kata buat mari uskur misal mahzuf harful mabni. Contoh dia seperti qaulihi ta'ala, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah. Malaikat Jibril alaihi salam pergi jumpa Maryam alaihi salam dan beritahu kepada dia akan mendapat anak. Lalu jawab, kata Maryam alaihi salam, qalat anna yakunu li ghulam, bagaimana aku boleh dapat anak? Bagaimana aku boleh dapat anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak disentuh pun oleh mana-mana lelaki. Aku tak kahwin, aku tidak disentuh pun oleh mana-mana lelaki. Walam aku baghiyah, aku bukan perempuan jahat, aku bukan penzina, aku bukan bukan pelacur. Syahid di sininya walam aku baghiyah. Walam aku baghiyah. Lam aku. Asal dia lam akun, kana yakun. Oleh kerana ada lam tu dia jadi jazam, jadi lam akum. Lam akum, aku sebelum ini tak pernah pun baghiyah, bukan perempuan jahat, bukan penzina. Bukan penzina, bukan pelacur. Lam akun. Asalnya ada nun, dah lam akun, tapi dibuang nun untuk takhfif, untuk meringankan sebutan. Macam kata tadi lah, pergi. Asalnya ada P-E-R, kemudian kita sebut gi, ringankan. Pergi. Orang utara kata P. Pergi itu P. Orang Kelantan kata gi. Tak, gi. Untuk ada perkataan dibuang. Ada perkataan dibuang. Di sini lam aku. Lam aku jadi lam aku. Ni yang huruf yang dibuang ni huruf nun. Huruf ni huruf mabni yang tidak memberi apa-apa makna. Ini tak ada apa-apa makna. Contohnya lagi, misal mahzuf harful mabni, wal laili idza yasri, malam apabila ia berlalu pergi, meninggalkan kegelapan di belakangnya. Malam berlaku pergi. Yasri ini dia berlalu pergi. Asal dia ada ya, wal laili idza yasri, sara yasri, wa tak ada dibuang ya tu. Kenapa dibuang? Sebab kita nak wakaf dan nak wakaf dan nak takfif. Nak takfif. Wakaf pun tak apa, nak takfif pun tak apa. Takfif mana untuk meringankan sebutan lah.
Jadi ini hazaf ya yang dibuat ini juga huruf mabni, harful mabni yang tidak, ya ini tidak memberi apa-apa makna, tak ada apa-apa makna. Yang kedua, mahzuf harful makna. Yang dibuangnya pula dia huruf yang mengandungi makna. Huruf yang mengandungi makna, ada makna. Contohnya Yusufu arid an haza. Yang dihazahnya di sini ya Yusuf, wahai Yusuf, kamu jangan apa ni, tak sah cara benda ini, tak sah, tak sah cara, tak sah ambil berat, tak sah rayak cerita ini kepada siapa-siapa. Arid an hadza, kerana ia akan mendatangkan malu kepada kami jika kamu ceritakan perkara ini. Di mana ayat ni dalam surah Yusuf. Kita tengok kisah Nabi Yusuf AS. Suka Ustaz cerita sikit di sini sebelum datang ayat ni di mana Nabi Yusuf AS ni dia ada 11 orang adik-beradik. Seorang adik-beradik si ibu sebapa Bunyamin, 10 lagi adik-beradik sebelah ayah. Ayah Nabi Yusuf ialah Nabi Yaqub alaihissalam. Baik. Nabi Yaqub ni sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam berbanding dengan adik-beradik dia orang lain. Jadi adik-beradik orang lain ni berasa cemburu. Tengok Nabi Yusuf sayang kepada Nabi Yaqub sayang kepada Nabi Yusuf ni. Tak melebihi daripada yang lain. Jadi mereka bicara buat mereka, tak jadi masalah ni. Tak. Kalau kita biarkan Nabi Yusuf ada, makna kita ni ayah tak sayang kepada kita. Dia lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Jadi supaya ayah kita Nabi Yaqub ni sayang juga kepada kita semua, kita kena pisahkan Nabi Yusuf alaihissalam daripada ayah. Jadi mereka pun pakat buka cadang nak pisah lagu mana Nabi Yusuf daripada Nabi Yaqub ni. Kata setengah daripada mereka itu, hak becer tu, dia kata kita bunuh Nabi Yusuf. Apabila Nabi Yusuf AS tak ada, Yusuf tak ada, maka ni zaman kanak-kanak lagi dah ni, Nabi Yusuf tak jadi Nabi lagi ni. Maka tak ada Nabi Yusuf, maka Allah ayah kita akan beri tumpuan kepada kita. Jadi ada salah seorang daripada mereka itu tak setuju dengan pandangan untuk membunuh Nabi Yusuf AS. Dia kata gini, kita tak boleh bunuh dia, kita campak dia dalam telaga. Apabila campak dia dalam telaga, orang yang datang berniaga daripada Mesir melalui ikut jalan tempat telaga tu, dia akan tak ada air, dia berasa nak cari air, dia akan pergi ke telaga. Dan apabila dia tengok ada orang, mesti dia ambil orang tu. Tak, ada budak, dia akan ambil. Jadi mereka buat keputusan begitulah. Nak kita tahu Nabi Yusuf AS ni ke dalam telaga. Lepas pada itunya mereka duduk girayak kepada ayah dia. Sebab Nabi Yusuf ni tak pisah dengan ayah dia, tak ada berpisah dengan Nabi aku. Dia kata apa? Ayahku dah, wahai ayah, biarlah Nabi Yusuf, benarlah Nabi Yusuf AS ni pergi main dengan kita, pergi main dengan kita semua dah, pergi main pada dengan kita semua. Jadi ayah dia kata, aku bukan tak siwi, tak aku bimbang dah, aku rasa sedih dah, mungkin main, kalau mungkin main mau tinggal Yusuf seorang. Yusuf ni kecil lagi, mau tinggal seorang, nanti dia akan dimakan oleh serigala. Sedangkan mu tak sedar. Jadi mereka pun menjawab dah, macam mana boleh begitu ya, macam mana boleh akan jadi begitu, kami ni ramah, kami ni ramah, tak kami tak boleh nak jaga Yusuf AS dah. Kalau gitu kami ni tak ada orang rugilah, orang tak pakai benda. Kata adik-beradik dia. Lalu Nabi Yaqub pun benarlah mereka pergi. Mereka pun pergi main. Jadi adik-beradik bawa Nabi Yusuf ni, dia bukan nak pergi main sangat dah. Ni memang dia nak pergi tahu Nabi Yusuf dah ada telaga. Apabila mereka bawa pergi Nabi Yusuf bersama mereka ni pun ambil keputusan, mereka semua ambil keputusan pergi tahu Nabi Yusuf dalam pergi dalam telaga.
apabila tahu dalam telaga itu. Sedihlah, mestilah sedih. Nabi apa dia? Yusuf alaihissalam itu, tapi Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada dia mutasafidihlah benda ini dah, wa auhayna ilaihi la tulabbi'annahu bi amrihim hadza. Apa dia? Allah kata kami akan dedahkan apa yang mereka lakukan ini kepada orang dalam keadaan mereka tidak sedar. Apabila dia tahu letak Nabi Yusuf dalam telaga, balik dua insya-Allah malam dah balik, gelap malam dah dalam keadaan menangis. Adik-adik ni balik menangis belakang menangislah, pura-pura sedih. Dia kata, ayah, kami pergi main berlomba hari kami tinggal Yusuf dekat barang-barang kami bawa. Apabila kami balik, tengok Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Mung sudah tentu tak percaya kepada kami, kata dia. Dia tahu dah muka dia berlawak, mereka berlawak tak akan percaya kepada kami walaupun kami cakap benar. Kata adik-adik Nabi Yusuf. Dan dia bawa bukti. Nabi Yusuf dibawa apa? Dimakan oleh serigala. Bawa bukti, bawa Nabi Yusuf, dia bawa Nabi Yusuf dan dia lama darah pada baju tersebut. Jadi baju tidak koyak, ada darah. Nak tipu orang tua, nak tipu ayah dia. Dia kata ni kerja buruk puakmu, kata ayah dia. Kata dia ni kerja buruk puakmu ni, maknanya tipu daya puakmu lah. Tak apalah, aku sabar, kata Nabi. Aku sabrun janin, aku sabar. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Pada Allah Subhanahu wa taala aku mohon pertolongan. Jadi Nabi Yakub tidak percaya terhadap apa yang diceritakan oleh anak-anak mereka tentang Nabi Yusuf itu. Tak apalah, begitulah. Tak apa, aku serah pada Allah lah. Kemudian datang kemudian tempat dia duduk telaga tu, dah lalulah ahli perniagaan daripada Mesir. Daripada Mesir dia pergi ke Palestin. Dia duduk di Palestin. Daripada Palestin tu pergi ke Mesir. Dia gini, orang Mesir gini agak Palestin. Jadi dia tengok ada telaga tengah jalan tu, dia lalu pergi nak ambil air. Tengok Allah berdi, tengok ada budak di dalam tu. Tengok budak tak ada dalam tu, sukalah. Ni berita gembira, suka dia. Dia ada budak, dia kata di dalam ni. Dan mereka pun senyap-senyap dia, ambil budak tu balik. Tujuannya balik Mesir untuk dijual, untuk dijual sana. Bukan dia nak budak tu, tapi oleh kerana zaman tu ada hamba ada hamba, maka dia jadikan sebagai hamba untuk dijual sana, atau dia jadikan barang dagangnya. Lalu dijual. Dia orang balik Mesir jual lah dengan harga yang murah. Fasharuhu bisamanin baksin darahim ma'dudah. Dia tak sih, dia jual dengan harga murah Nabi Yusuf. Dan dibeli oleh pembesar negeri Mesir tu. Ada orang besar negeri Mesir tu beli Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia bawa balik ke rumah dia. Dan dia kata kepada isteri dia, akrimi maswah wa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan. Menjaga molek budak ni lah, jagalah keadaan, jaga molek dia, muliakan dia. Mudah-mudahan dia memberi faedah kepada kita, ataupun kita jadikan dia sebagai anak. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala nak beri kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk jadi apa? Untuk jadi menteri selepas itu di negeri Mesir. Apa begitu? Ini keadaan Allah. Ini maknanya apa yang Allah Subhanahu wa taala buat ni, rancangan Allah Subhanahu wa taala ni untuk jadikan Nabi Yusuf ini sebagai menteri di Mesir. Kalau dia duduk tak berlaku jualan, tak berlaku pengkhianatan adik-adik dia terhadap dia, tak pindahlah Nabi Yusuf, tak pergilah Nabi Yusuf kepada negeri Mesir. Jadi apabila dia budak tu dipelihara oleh pembesar saat ni lah, pembesar negeri Mesir saat ni, daripada kecil sampai besar. Apabila dia besar, mata molek, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Allah cerita bagaimana apabila sempurna molek,
Aqibah dia molek, syirik molek, Allah Subhanahu Wa Taala beri hukuman kepada dia. Kebijaksanaan dan ilmu dah. Beri kebijaksanaan, beri ilmu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah kata Allah, kami akan balas pada orang yang buat baik. Jadi kita buat baik, mesti akan dapat kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi perempuan isteri pada pembesar saat ni, dia pergi yang kecil lagi, Nabi Yusuf sapa besar molek. Sebenarnya dia tertarik dengan Nabi Yusuf, tergoda dengan kecantikan Nabi, kehensinam Nabi Yusuf alaihissalam. Dia cuba nak goda dia. Bukan sekali nak goda. Dah. Bukan sekali, acak kali nak goda dia. Mungkin duduk bertahun-tahun bersama dia. Duduk bertahun-tahun, puluh tahun dah. Bertahun-tahun, banyak tahun lah, puluh tahun lah dah bersama dia. Jadi dia pergi kecil tu, apa kau besar asin. Jadi tergoda. Perempuan ni tergoda, walau kita kata ibu akak dia lah tergoda, seolah-olah ibu angkat dia lah, kerana dia membesar dalam rumah tersebut. Jadi dia tergoda dengan dia. Kemucuknya satu hari, apabila suami dia tak ada di rumah, dia kunci Habib itu. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Jadi kemucuk dia tak boleh tahan dah dia. Duk lama dah bertahun-tahun ni kena kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Satu hari apabila suami dia tak ada di rumah, dia kunci habis pintu-pintu rumah dia. Kata ulama, 7 pintu dia kuncinya. 7 pintu, tak tahu. Pintu luar, pintu tengah, pintu siapa kepada pintu. 7 pintu di kuncinya. Dan dia pun kata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, hai talak, aku serahkan diriku ini untukmu. Kata dia, hai talak, dah, hai talak dah. Jadi kata Nabi Yusuf, ma'azallah, aku berlindung daripada Allah, innahu rabbi, sesungguhnya Tuhan aku ni, dia jaga keadaan aku. Mantu dia ni apa? Suami kepada perempuan tu, jaga molek hidup aku, makan minum aku, dia pelihara aku molek. Sesungguhnya tidak akan berjaya orang yang zalim buat jahat. Kemucuknya begitu. Dah, masuk bila kamu dia serah diri kepada Yusuf ni, aku serah diriku kepada mu, lakukanlah apa yang dilakukan oleh seorang lelaki terhadap perempuan, terhadap oleh seorang suami terhadap isteri yang begitu mau dia. Gila sangat pada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf tidak ikut kehendak dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'aha burhana rabbi. Perempuan itu hampir-hampir dah menekan, nak tekan, nak pergi peluk Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga Nabi Yusuf, hampir-hampir kata, ada setengah ulama hampir-hampir nak peluk juga, tapi tidak. Ada ulama menafsirkan hampir-hampir nak gocoh, nak tolak dia. Dah, hampir-hampir nak tolak perempuan tu. Kalau mereka berdua tidak tengok tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Demikianlah kami elokkan kejahatan dan perkara mungkar terhadap Nabi Yusuf. Apa? Kerana innahu ibadana mukhlasi. Dia adalah hamba-hambaku yang memang ikhlas diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila begitu, apabila duduk dalam bilik begitu, dah, dia kata, aku sedia ni, aku siap sedia ni, serah dirimu kepada kamu, wahai Yusuf. Nabi Yusuf enggak lagi. Jadi berambak, tak mahu jadi perempuan itu ambak Nabi Yusuf. Wastabaqal bab, berambak Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf lari ke pintu. Perempuan itu agak Nabi Yusuf daripada belakang. Waqaddat qamisahu min dumur. Wastabaqal bab waqaddat qamisahu min dumur. Perempuan itu tarik dari belakang, tarik Nabi Yusuf dan carilah baju dia ni. Wa alfaya sayyadah halabal bah. Apabila siapa api itu tiba-tiba pikut buka,
Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kira tu 7 lapis dah, 7 anak koci dah koci. Tiba terbuka dan ada di hadapan itu suami dia, suami balik, suami perempuan itu ada. Isteri dia kiri perempuan tu tengok ada suami, dia pantah buat lah, pantah apa? Teluh dia berkata, tengok tak? Qalat, mari idea selalu dia kata apa, ma jazaa'u man arada bi ahlika su illa an yusjana aw azabun alim. Dah kata perempuan itu, dia kata apa balasan terhadap orang yang buat jahat kepada isteri kamu, kepada keluarga kamu, melainkan dia hendaklah dipenjara ataupun dikenakan azab yang pedih. Dia beri cadangan selalu. Dia kata, nak buat mana terhadap dia ni, hak jahat, nak buat jahat pada isterimu ni, melainkan kena penjara lah dia ni, kena penjara dia atau kena kat azab. Dia yang buat jahat, dia tuduh Nabi Yusuf yang memulakan kejahatan. Jadi Nabi Yusuf AS kata, qalat hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha. Kata Nabi Yusuf, bukan aku nak buat jahat dengan dia, tapi dia yang duk goda aku. Dia yang duk goda aku. Rawadatni an-nafsi, dia duk goda hari-hari, duk goda aku supaya melakukan kejahatan dia. Dan di situ ada, dia kata, ada syahid, ada saksi, seorang saksi daripada keluarga perempuan tu, para perempuan. Kata saksi ni, kata, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Tengok baju Yusuf tu, kalau baju Yusuf tu koyak di bahagian depan, sudah tentulah perempuan tu betul. Kalau koyak bahagian dada ni mestilah binimu tu betul. Betul lah kemana? Betul pada dakwaan dia bahawasanya Nabi Yusuf AS nak melakukan kejahatan ni pada dia. Nak melakukan kejahatan. Tak, mesti orang nak melakukan kejahatan ni dia berdepan. Tak, kalau nak logo, kalau nak apa ke, dia akan berdepan, paling depan dengan perempuan tersebut. Jadi perempuan tersebut akan merata-rata akan tarik baju bahagian depan lah, sebab dia beradab. Begitu. Tak, sudah tentulah dia akan tarik baju depan, sebab paling depan. Tak nak buat khianat pada seorang paling belakang. Kata dia, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Kalaulah baju Nabi Yusuf tu alaihissalam tu koyak ke belakang, maka perempuan binimu tu berlawak, bohong. Nabi Yusuf benar bahawasanya dia tidak nak goda. Dia tidak nak goda binimu, tapi binimu hak nak goda dia. Dia ambak Nabi Yusuf ke belakang, tarik ambak Nabi Yusuf, tarik baju, menyebabkan baju Nabi Yusuf koyak di belakang. Lalu apabila mereka tengok, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Apabila mereka kedua-dua tengok baju Yusuf, tengok baju Nabi Yusuf terkoyak di bahagian belakang. Suami dia tengok koyak ke belakang ni. Waktu tengok koyak belakang, lalu dia pun katalah, kata suami ni, kata suami kepada perempuan tersebut, innahu min kaidikunna, ini tipu daya kamu ni, tipu daya kamu ni wahai perempuan, bukan kejahatan Yusuf kalau ni mu cuba menipu ni. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan ni sangat besar tipu daya perempuan terhadap lelaki, dia boleh merosakkan lelaki. Kemudian marilah ayat tu, marilah pula Yusuf a'rid an hadza. Hai Yusuf, mu tak usah kecek benda ni pada orang ramai, jangan royak kepada orang. A'rid an hadza, mu tak tahulah benda ni dah. Kalau mu royak kepada orang ramai, malulah aku, malulah bini aku, malulah keluarga aku pembesar negeri ini. Yusuf a'rid an hadza. Di sini ada huruf yang dihazahnya, huruf apa? Ya Yusuf, huruf nida. Yusuf. Kalau duduk dekat kita tak panggil ya dah. Ya Yusuf, hai Yusuf, tak soyak benda ni. Tak soyak benda ni pada orang lain. Boleh nak kata begitu, kata ya Yusuf. Tak sebut pun tak apa. Yusufu a'rid an hadza. Supaya kita jugalah bahasa Malaysia kita panggil orang jauh, orang duduk jauh ada. Hey Ali. Boleh juga dia duduk jauh, kita panggil, hey Ali, wahai Ali, mari sini, boleh. Ataupun Ali, mari sini, maknanya wahai Ali, mari ke sini. Ada juga tu. Ada apa? Ada huruf nida, cuma di hazaf. Ini contoh misal
mahzuf, yang dihazaf itu adalah huruf mabni. Huruf huruf makna. Harful makna, huruf yang ada makna. Ya ni ada makna, dia haraf tapi ada makna. Apa maknanya? Wahai. Wahai. Wahai bukan kata kerja pula, bukan kata nama, tapi dia kata haraf. Haraf yang ada makna. Tak. Seperti ila ke ada makna. Tak. Mina dari ada makna. Itu haraf yang ada makna. Ya ni haraf yang ada makna. Jadi ingat dah, haraf yang ada haraf tak ada makna, seperti contoh yang sebelum ini haraf yang ada makna. Kemudian contoh haraf ada makna lagi ya, firman Allah Subhanahu wa taala, qalu tafta'u tazkuru Yusufa. Dah. Nabi Yusuf ni pisahlah dengan anak, dengan ayah dia. Dah. Dia daripada kecil lagi pergi ke Mesir. Dah. Pergi ke Mesir, dipelihara oleh perempuan tu, oleh pembesar Mesir tu. Kemudian berlaku peristiwa apa? Peristiwa saya, peristiwa perempuan itu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun dia tidak salah, dijatuhkan hukuman penjara. Nah, masuklah penjara lah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ayah dia duduk di mana ni? Duduk di Palestin. Walaupun peristiwa itu berlaku berpuluh-puluh tahun dah, dia tetap mengingati Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun Yusuf pisah dia berpuluh tahun dah, dia tetap mengingati Nabi Yusuf alaihissalam. Dah. Kerana dia tahu Nabi Yusuf dia seorang Nabi. Allah beri ilham kepada dia, Nabi wahyu kepada dia. Nabi Yusuf ni tak mati, dia masih ada, dia akan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana kisah ni dah, permulaan kisah ini dicerita dalam Yusuf tu. Nabi Yusuf bermimpi dah. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi 13 apalah sebelah kaukab, sebelah planet. Nah, dan matahari dan bulan, Syamsa wal Qamar sujud pada dia. Dia ayat pada ayat dia mimpi gitu ketika dia kecil lagi. Jadi ayah dia Nabi Yaqub alaihissalam tahu bahawasanya satu hari nanti dia dan adik-beradik dia adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, ada 11 orang lagi tu dah akan pergi, dan dia serta isterinya akan bertemu kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dia duduk gitulah tahun-tahun, dia teringat pada Yusuf. Jadi adik-beradik Nabi Yusuf ni hak lain kata, qalu la tafta'u tazkuru Yusuf, kamu ni wahai ayahku masih lagi mengingati Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun kehilangan dia telah berpuluh-puluh tahun dah. Qalu tafta'u. Jadi perkataan tafta'u ni kita belajar af'alul istimrar, kata kerja yang menunjukkan masih berlaku. Jadi ada berapa af'al istimrar ni? Ada fatiha, zala, apa dia lagi, dama, bariha. Fatiha, zala, dama, bariha, semuanya dengan makna masih lagi. Tapi syarat dia beramalnya ada huruf nafi diharapkan. Ada nafi atau syibhun nafi. Dah. Jadi kalau kita tengok qalu tafta'u tazkuru Yusuf, tak ada huruf nafi tu. Tak ada huruf nafi. Sebenarnya syarat dia beramal, kita nak beri makna dia masih lagi tu kena ada huruf nafi. Maka huruf nafinya sebenarnya ada, cuma tidak disebut. Hazah mahzuf. Apa dia? La. Qalu la tafta'u tazkuru Yusuf. Kata adik-beradik Yusuf orang lain tu, kata adik-beradik Nabi Yusuf, kamu ni ayah masih lagi mengingati Nabi Yusuf sehingga sekarang ni. Dah, walaupun berlalu masa yang begitulah lama. Jadi ayatnya ada perkara yang dihazah. Qalu tafta'u tazkuru Yusuf. Ini contoh, pak contoh yang Ustaz mukakan ini ada dalam buku teks tu. Contoh apa? Contoh ijaz bihasfi harfil makna. Ijaz bihasfi harfil makna.
kerana bihasbil harfi lah. Ijaz bihasbil harfi. Ijaz kerana ada huruf yang dibuat. Ia terbagi pada dua, ijaz hasbil makna, ijaz hasbi mabni. Kemudian itu ijaz bihasbil harfi. Kemudian pula ijaz bihasbil kalimah. Ada yang ketiga, yang kedua ijaz bihasbil kalimah. Suara dia ni ada berapa? Bentuk-bentuk ataupun gambaran-gambaran ijaz, ayat itu ijaz kerana ada satu perkataan dibuat. Ada berapa bentuk, ada berapa surah. Surah dia ada 11 ni. Ada hasful mahsuf, tamu hasful mausuf, buat tuai kepada sifat. Yang dibuatnya tuai pada sifat, sifatnya disebut. Yang kedua hasful sifat, dibuatnya sifat tapi mausufnya ada. Tamu buat mausuf sifat ada. Yang kedua hazah sifat mausuf ada. Yang ketiga hazah mubtada, khabar ada tapi mubtada tak ada. Yang keempat hazah khabar, mubtada ada, khabar tak ada. Yang keempat, yang kelima hazah muta'alliqatil fi'il. Yang kelima hazah muta'alliqatil fi'il ni maf'ulun bih. Fi'il ada, maf'ulun bih tak ada. Yang keenam hazah syarat. Syarat fi'il syarat ada, jawab syarat tak ada. Dia hazah. Yang ketujuh hazah jawab syarat tak ada, fi'il syarat ada. Yang ke-8 hazah qasam. Qasam. Hazah perkataan yang menunjukkan sumpah. Jawab qasam ada. Tak, qasam tak ada. Yang ke-10 jawab qasamnya tak ada. Hazah jawab qasam. Qasam pula tak ada. Mari jawab qasamnya. Qasam, lapar qasam tak ada. Yang ke-11, yang ke-10 hazah mudhaf. Hazah mudhaf. Mudhaf tak ada. Mudhafun ilaihi ada. Yang ke-11 hazah mudhafun ilaihi. Hazah mudhafun ilaihi. Mudhaf tak ada. Mudhafun ilaihi tak ada. Mudhaf ada. Gitu. Jadi ini 10 perkara yang kita akan bincang dalam pertemuan akan datang, iaitu surah ijazu bihasbi kalimah. Jadi setakat ini dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.